ayat 1 sehingga ayat 15 daripada suratul Insyiqaq. Yang bermaksud apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka ada pun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan ada pun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahawa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Suratul Insyiqaq ayat 1 sehingga ayat 15. Jadi dalam surah yang baru ini, iaitu yang dinamakan dengan Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq dengan makna yang terbelah, telah terbelah. Jadi dinamakan surah ini bersempena dengan pada ayat yang pertama Allah Ta'ala menyebut izas sama'u syaqqat, apabila langit telah terbelah. Jadi diambil daripada insyaqqat tadi, dinamakan surah ini dengan Al-Insyiqaq, dengan makna terbelah. Kemudian yang kedua, dari sudut kandungan ataupun apakah yang diceritakan di dalam surah ini. Jadi sebagaimana beberapa surah yang sebelum daripada ini bercakap atau menceritakan berkenaan dengan dari sudut akidah, perkara-perkara akidah, terutamanya beriman dengan hari kiamat. Maka begitu juga suratul Insyiqaq ini banyak menyebut berkenaan dengan hari kiamat. Itu dari sudut keumuman isi-isi kandungan yang ada di dalam surah Al-Insyiqaq ini. Cuma sedikit perbezaan. Kalau beberapa surah sebelum ini banyak disebut dengan tanda-tanda hari kiamat, kan, huru-hara hari kiamat banyak. Tetapi di sini selain daripada Allah Ta'ala menyebut berkenaan dengan huru-hara hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan pada hari kiamat kelak terdapat dua golongan, di mana satu golongan kesudahannya di dalam syurga dan satu golongan lagi di dalam neraka. Itu secara umumnya lah. Kemudian yang ketiganya, dari sudut kelebihan surah ini atau keutamaan surah Al-Insyiqaq ini. Yang pertamanya, akhraja Muslimun wan Nasa'i anna Aba Hurairah qara'a bihim idza as-samaa'u syaqqat
fasajada fiha falamma sarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Imam Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah membaca surah ini iaitu izas samaa'un syaqqat, maka dia telah sujud padanya. Yakni apabila tiba pada ayat yang disunatkan sujud, maka Abu Hurairah sujud yang dinamakan dengan apa? Iaitu sujud tilawah. Sujud tilawah, sujud bacaan. Sebagaimana kita keumuman atau kebiasaan di tempat kita ini, subuh pagi Jumaat kan membaca dengan surah As-Sajdah. Tapi tidaklah setiap kali kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap kali pagi Jumaat membaca dengan surah As-Sajdah, kan? Tidak melazimi setiap pagi Jumaat, tetapi tidaklah menjadi kesalahan kalau sekiranya kita nak baca, kan, kita nak baca dengan surah Sajdah dan kita menjadikan suatu kebiasaan pun tidaklah orang kata jadi bid'ah yang menyebabkan jadi sesat, dengan sebab itu kita boleh masuk neraka, kan? Tidaklah, cuma tidak menepati suatu kebiasaan sunnah sahaja. Tapi tidaklah dia jadi dalalah, bid'ah, kan? Kerana membaca apa sahaja ayat Quran di dalam sembahyang boleh berlaku. Kecuali kita baca surat khabar, kan? Baru tak boleh. Lepas baca Fatihah, kan, kita terimam pun baca rangkap syair, kan, rangkap pantun, barulah tak boleh. Atau pergi selawat, kan, gini-gini, ya, berzanji ke apa, kan, sudah Fatihah kita baca tala'al badru alaina, kan, mentang-mentanglah musim maulid ke, dia pergi baca qasidah, kan, qasidah pula yang berkait dengan pujian-pujian Nabi. Tak kenalah, itu baru jadi bid'ah, kan. Jadi baca ayat Quran tidak salah, kan, baca apa surah pun. Kalau dia nak baca qul huwallah semua pun, kan, tak jadi masalah juga. Tak ada apa. Jadi gitulah juga kalau di tempat kita ni tu imam nak baca surah As-Sajdah setiap pagi Jumaat, ada salah? Tak ada salah pun, kan. Itu. Jadi balik kepada tadi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia baca suratul Insyiqaq ini apabila tiba pada ayat yang disunatkan untuk sujud, maka dia pun sujud, kan. Itu kalau kita tengok pada ayat yang ke 21, kan. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Pada ayat 21 daripada suratul Insyiqaq ini, dan bila dibaca ke atas mereka Al-Quran, mereka itu tidak sujud. Jadi pada kalimah la yasjudun, maka sunat kita sujud, kan, sama ada kita baca dalam solat ataupun kita baca di luar daripada solat, yang dinamakan dengan sujud at-tilawah ataupun sujud sejadah, kan. Sujud kerana disunatkan sujud. Itu riwayat yang pertama. Belum habis lagi. Jadi Abu Hurairah pun baca dan maka dia pun sujud. Falamman sarafa akhbarahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajada fiha. Maka tak kala telah selesai dan beredar, dia pun memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah sujud padanya, yakni pada surah Al-Insyiqaq ini. Itu.
Kemudian riwayat yang kedua, wa akhrajal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Rafi'in qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu. Jadi Abu Rafi' ini menyatakan, "Shallaitu ma Abi Hurairah al-atamata faqara'a idza as-samaa'u syaqqat fasajada." Jadi Abu Rafi' menceritakan, dia sahabat jugalah, menceritakan bahawa aku telah sembahyang bersama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni dia jadi imam. Dia jadi imam dalam solat al-atamah. Solat al-atamah ni solat amda ke? Solat apa? Al-atamah ni. Tuan Syekh. Ngaji lama dah kan? Kan tak boleh nak jawab. Mana ada ustaz solat al-atamah? Ada Zuhur, Asar, Isyak, Maghrib, Isyak, Subuh. Al-atamah ni takkan ada 6 fardu pula dah. Ada 5 je. Dok aja dengar al-atamah ni. Solat benda al-atamah ni tuan-tuan. Buku pernah dengar ke? Ustaz-ustaz lain pernah sebut ke? Kan? Minum dulu. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab ni, kita belanja kopi bolok lah ni. Kan, Pak Iyas jawab. Kopi Nissan bolok. Saya belanja dah apa? Cepat. Dengan kepuk lekor. Sepinggang RM4. RM8. Saya Aiswan dah lah. Dah. Cimani bos. Aiswan cukup lah. Tuan-tuan, siapa boleh jawab? Solat al-atamah. Boleh jawab? Tak boleh, biar saya jawab. Jadi al-atamah ini yang dimasukkan ialah solatul isya, solat isya. Ya, kerana al-atamah itu maknanya malam yang lebih gelap lah kan. Solat isya, tapi dinamakan dengan al-atamah kerana Nabi SAW kadang-kadang melewatkan solat isya tadi. Kalau kita kata kita pukul 8.05 kan, setelah masuk isya sekarang, mungkin Nabi pukul 9.30, pukul 10. Solat isyak tadi. Ini banyak berlaku gitu. Nabi ada sebab lah kan. Itu. Jadi dinamakan solatul isyak dengan juga solatul atamah dalam bahasa Arabnya. Jadi Abu Rafi' tadi menceritakan bahawa aku telah solat bersama dengan Abu Hurairah dan dia membaca izas samaa'u syaqqat. Maka dia sujud. Sampai ayat 21 tadi Abu Hurairah pun sujud. Faqultu lahu faqala sajadtu khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Maka aku, yakni Abu Rafi' tadi, Abu Rafi' yang menceritakan dalam hadis ni, maka aku bertanya kepada Abu Hurairah. Tanya apa benda? Tanya apa kamu sujud tadi kan? Maka Abu Hurairah menjawab, aku telah sujud di belakang Abul Qasim. Abul Qasim siapa dia? Yakni Nabi SAW kan. Waktu ni kena tahulah, jangan tak tahu. Al-atamah tak tahu tak apa. Tak, kau ni tuan Syekh. Abul Qasim Nabi kita kan, antaranya dinamakan, digelar dengan dipanggil kunyah kan. Kunyahnya Abul Qasim, bapa Al-Qasim. Kenapa bapa Al-Qasim? Sebab salah seorang daripada anak Nabi SAW bernama Al-Qasim. Itu bapa Qasim. Orang Melayu kata Kasim. Kasim. Tak apalah, dia dengan qaf sebenarnya, bukan dengan k ya. Bukan dengan kaf. Al-Qasim. Qa alif sim mim, Qasimun. Itu. Jadi Abu Hurairah kata, aku telah sujud di belakang Abu Qasim, maka senantiasalah aku sujud dengannya, yakni kan, iaitu di dalam dalam solat kan, ketika membaca surah Al-Insyiqaq ini, sehinggalah aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, yang sujud tadi dia ambil daripada mana, dia tengok siapa yang sujud, sebab Nabi sendiri yang sujud kan, ketika membaca surah ini pada ayat yang ke-21. Dan yang ketiga, riwayat yang lainnya menyebut
Wa zada an-Nasa'i an Abi Hurairah nafsihi qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u shaqqat wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan tambahan lagi disebut oleh Imam An-Nasa'i daripada Abu Hurairah sendiri, di mana Abu Hurairah menceritakan kami telah sujud bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah Idza as-samaa'u syaqqat. Yani surah inilah Al-Insyiqaq, dan juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu jadi dalam surah Al-Alaq, Iqra tu ada juga ayat yang disunatkan kita sujud apabila kita membaca pada ayat yang disunatkan sujud tadi. Jadi tadi 3 riwayat yang menyebut tentang keutamaan atau kelebihan surah Al-Insyiqaq ini, iaitu dia di antara surah-surah yang ada ayat-ayat yang disunatkan sujud padanya. Kemudian kita melihat kepada huraiannya secara lebih terperinci. Kita tengok 2 ayat yang pertama dulu. Ayat yang pertama, Iza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Iza as-samaa'u syaqqat, bila langit terbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia telah patuh kepada Tuhannya, yakni langit telah patuh taat kepada Tuhannya, dan sememangnya dia kena patuh, dia kena taat. Itu 2 ayat yang pertama tadi ya. Ai idza tashaqqaqat nak sebut payah. Idza qatis samaa'u wa tasadda'at mu'dhinatan bi kharabil alam wa inshiqaqiha min alamatil qiyamah wa ata'at rabbaha wa anqadat lahu fima amara wa haqqa laha an tuti'a amrahu wa tanqada wa tasma'a li'annahu al-'azimul qahirul ladzi la yumana'u wa la yughalab bal qad qahara kulla syai'in wa khada'a lahu kullu syai'in. Apabila telah terbelah langit dan menjadi berkeping-keping. Jadi itu makna iza as-samaa'u syaqqat, bila langit terbelah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana beberapa surah yang sebelum daripada ini menyebut tentang huru-hara hari kiamat kan. Bila hari kiamat berlaku, di antaranya disebut di awal surah ini langit terbelah. Bila langit terbelah tu dia menjadi berkeping-keping. Langit tu jadi berkepingan. Macam mana tak tahulah kan. Kalau kita boleh gambarkan, silalah kita gambarkan. Kalau kita tak boleh nak gambarkan, tak apalah kan. Kita wajib percaya saja. Jadi terbelahnya langit dan menjadi berkeping-kepingan tadi nak memberitahu kan, nak menjelaskan bahawa alam ini telah binasa. Yakni nak berlaku kiamat dah kan, nak berlaku kiamat yang disebut dengan huru-hara hari kiamat. Dan terbelahnya langit itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Tu kan. Jadi kalau orang tanya kita, apakah antaranya huru-hara hari kiamat, tanda-tanda apabila berlakunya kiamat kan. Dia ada tanda-tanda hak sebelum nak berlaku kan, hak sebelum nak berlaku. Seperti akan keluarnya Imam Mahdi, zahirnya Imam Mahdi kan, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya zahirnya Dajjal kan. Itu tanda-tanda juga, tapi tanda-tanda yang sebelum berlaku kiamat,
Tapi diambang berlaku, di saat berlakunya kiamat itu, antaranya ialah langit pecah. Langit pecah dan menjadi berkeping-keping, bertebaran, iaitu nak memberitahu kepada manusia bahawa di saat ini alam ataupun dunia ini telah pun binasa kan, telah binasa dan akan binasa kan. Sebab di saat berlakunya kiamat itu masih ada lagi manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Ya, siapa nak hidup ketika itu angkat tangan. Siapa agak-agak nak hidup di saat langit pecah ni? Tahu lagu mana kan? Pecah. Siapa nak hidup? Angkat tangan. Tak ada seorang nak hidup dah ketika itu. Saya pun tambah kan. Tapi tambah mati sekarang kalau boleh. Kena tuan Syekh? Dah. Nak hidup lagi kalau boleh 20 tahun lagi. Dah. Dah muda lagi kan tuan Syekh. 49 kalau 20 tahun lagi baru 69. Kan? Kalau nak mati pun biar mau 70 dulu dah. Kalau ikut ayah anda 75. Kan? Kalau paling kurang pun ikut ayah anda dah. Ya Allah ya Tuhanku kan. Beri sama dengan umur ayah anda. Tapi biar sihat lah. Kan? Kalau sakit buat nyusah kau kan, ambil mati dulu dah. Gitu dah. Yeah. Jadi tak ada orang nak hidup di saat berlakunya kiamat. Sebab apa? Sebab kita tahu dah, di saat berlaku kiamat itu, orang-orang yang hidup adalah orang-orang yang tidak beriman saja. Kan? Jadi kalau kita pun hidup juga kan, mana sahlah termasuk di kalangan orang yang tidak beriman. Kan? Kerana orang-orang yang beriman itu dia akan mati dulu kan. Dia akan mati dulu sebelum berlaku langit pecah ini, dia akan mati dulu kan. Itu semua Allah Taala matikan dulu belaka. Tinggal hak jahat-jahat kan, ada menyatakan 40 tahun selepas itu kan, berlakunya kiamat kan. Setelah mati beriman ni mati dulu, hidup lagi manusia 40 tahun lagi, maka hak jahat-jahat dah yang tinggal di atas muka bumi, kiamat pun berlakulah. Jadi di saat diambangnya tadi, antaranya langit pecah. Jadi terpecahnya, terbelahnya langit nak memberitahu kepada manusia ketika itu kiamat dah kan. Itu. Dan langit tadi kan, dia taat kepada Tuhannya. Sebagaimana ayat yang kedua Allah Taala sebut wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit tadi taat kepada Tuhannya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan muslim-muslimat, langit yang begitu besar. Langit kita dah tahulah dari sudut ukurannya kan. Ukuran dia panggil bahasa apa Melayu kita kata, ukuran dia lah kan. Bingkai, kalau benda tu kita kata cermin kau bingkai lah kan. Jadi langit ni besar sangat kan. Kita tengok atas tu pun besar dah. Kan. Tapi langit yang begitu besar itu pun taat kepada Allah kan. Bila Allah Ta'ala menghendaki dia jadi pecah, maka dia pecah, terbelah dia. Tapi manusia ni hak kecil tuek, orang kata dah. Kecil tuek je nak lawan Allah Ta'ala dah. Amat malang bagi manusia yang seperti itu. Jadi langit yang begitu hebat dari sudut kejadiannya kan, zahirnya tadi cukup hebat pun, tiba masa Allah Ta'ala kata pecah dia kan. Dan sememangnya, sewajarnya dia kena taat kepada Allah. Itu kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu yang maha hebat, yang maha agung. Lagi kuasa Allah Ta'ala tadi Al-Qahir, yang boleh memaksa, menundukkan apa sahaja, yang mana Allah Ta'ala tadi tidak boleh dihalangkan atau tidak boleh dikalahkan. Perintahnya, apa yang Allah Ta'ala sebut, tak ada sesuatu pun yang boleh menghalang atau boleh mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala tadi maha kuasa memaksa segala sesuatu dan setiap sesuatu tadi tunduk kepadanya. Itu ayat pertama dan ayat yang kedua. Ayat yang seterusnya
ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan dan dia telah mengeluarkan apa yang ada padanya sehinggalah dia menjadi kosong. Okay. Tadi hak pertama Allah Ta'ala sebut hak bahagian atas, itu langit, terbelah, pecah. Kemudian hak bahagian bawahnya pula, hak kita duduk di atas muka bumi ini, di mana sekarang ini kita tengok muka bumi ini dia tidak rata, kan? Dia tidak rata. Ada permukaannya berlembah, ada permukaannya berbukit, bergunung, ganang dan seumpamanya. Jadi pada hari kiamat nanti, bumi yang bergunung, ganang, berbukit, buka, berlembah itu begini, Allah Ta'ala perintahkan menjadi rata. Jadi rata. Bukit, buka, gunung, ganang hancur lebur, habis. Ya, berterbangan juga, habis debu-debu berterbangan. Dan apabila dah habis jadi keadaannya begitu, bumi tadi wa alqat ma fiha, dan dia memuntahkan atau mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi tadi. Wa takhallat, dan sehinggalah dia menjadi kosong. Tak ada benda dah. Hak dalam perut bumi tadi, hak ada tadi dimuntahkan. Itu. Apakah yang dimuntahkan? Ay wa idzal ardu busitat wa suwiyat wa wusi'at bi zawali jibaliha wa akamiha. Bila bumi tadi diratakan atau dibentangkan menjadi rata dan diluaskan, di mana dihilangkan bukit, bukau, gunung, ganang dan lembah-lembahnya. Tak ada lembah, tak ada gunung ganang lagi dah. Dia jadi rata macam orang kata padang jarak, padang tekukur lah. Rata kan, padang jarak, padang tekukur. Macam dalam satu perkampungan, bagaimana Allah Ta'ala ceritakan umat-umat terdahulu, kan, kaum Ad, kaum Samud, bagaimana bila datangnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjadilah kampung halaman mereka tadi seperti padang jarak, padang tekukur. Kalau dulu ada bangunan begitu, begini apa, pokoknya habis licin, rata, tak ada benda dah kan. Luas mata pemandangannya. Maka begitulah di ambang kiamat nanti, bumi tadi luas mata, terbentang kan. Dan ketika itu wa nasafaha hatta sarat qa'an safsafa, dan Allah Ta'ala meleburkan apa yang ada di atas muka bumi ini, dileburkan, dicairkan. Bukit, buka, gunung, ganangnya, lembahnya diratakan sehingga menjadi satu lembah atau dataran yang mendatar, yang begitu luas. Wa lafazat wa akhrajat ma fiha minal amwati wal kunuz, dan ketika itu bumi tadi mengeluarkan apa yang ada padanya daripada orang-orang yang berada di dalam kubur. Kita kata apa, mayat-mayat yang berada di dalam kubur, habis dimuntahkan, dikeluarkan apa yang ada, tulang belulang ke apa begitu begini, ya, dibangkitkan keluar daripada di dalam kubur. Dan juga semua khazanah yang ada di dalam kubur, seperti logam-logam, emas, perak, apa benda yang ada kan, habis dikeluarkan. Ada dalam bumi tadi, dikeluarkan, naik ke atas bumi, sehingga bumi tadi jadi kosong. Bumi tadi jadi kosong. Itu yang dimaksudkan dengan watakhallat, dan kosonglah ia. Kalau ibarat beldi itu ke, dalam beldi itu ada air atau ada apa sesuatu, habis beldi tak ada, kosong, tak ada benda dah dalam tu, dikeluarkan, dicurahkan. Itu wa tarahat ila zahriha, dan dilontarkan ke atas zahirnya, yakni permukaan bumi tadi. Mana-mana mayat-mayat ke apa ada kan, dan juga logam-logam yang tertentu tadi dikeluarkan ke atas permukaan bumi. Wa khalat
wa khallat khuluwan tamman amma fiha, dan dia telah mengosongkan apa yang ada di dalamnya secara kesemuanya sekali. Wa takhallat, sehinggalah dia menjadi kosong. Wa takhallat ila Allah wa tabarra'at min kulli man fiha wa min a'malihim, dan bumi tadi kan, apabila dia telah jadi kosong dan dia berlepas diri kan, daripada setiap apa yang ada di dalamnya, yakni di kalangan manusia-manusia ni lah, kita ni manusia-manusia, baik yang beriman baik yang tidak berimannya, dan juga bumi tadi berlepas diri daripada segala amalan-amalan manusia. Jadi bumi pun tak ada tambah kena-mengena dah kan. Kalau sekarang ni bumi ni masih lagi orang kata ada kena-mengena dengan kita. Kita pijak atas dia ni kan. Kita berpijak atas dia. Kalau di sinilah. Kalau di tempat lain lah. Masih lagi ada kaitan. Tapi ketika itu bumi pun maknanya kata, aku tak mau ambil tahu dah kamu kan. Di saat berambang kiamat tadi, bumi yang kita pijak ini pun tak ambil cara dah kepada kita semua kan. Sampai begitu. Maknanya saat itu betapa gerungnya, betapa takutnya bumi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berlepas diri daripada orang-orang yang buat jahat ini kan. Berlepas diri kan. Sekarang ni bumi ini masih lagi tanggung kita kan. Mana masih lagi tak apalah kan. Macam kalaulah anak kita kan, anak kita buat tak molek, buat jahat, kita kadang-kadang bagi pitih lagi, bagi duit lagi, bagi makan lagi, dah apa bagi lagi tidur masuk dalam rumah kan. Mana kita tidak berlepas diri. Tapi apabila tiba marah yang bersangatan, ketika itu dilah mu, aku tak mau tengok dah muka-mu kan. Ketika itu marah sungguh tu kan, mana kita berlepas diri, aku tak mau tengok dah kamu kan. Dilah mu nak pergi mana pun kan. Dah reti bahasa sangat. Kalau orang Terengganu ke mana dah. Bahasa dah reti bahasa sangat. Berapa kali dah royak, degil, tak mau dengar. Pergilah. Dah kalau rasa pandai sangat, rasa besar sangat dah. Ke mana tuan Syekh? Dah. Tu mana kita marah dah tu. Kita berlepas diri. Tapi kalau kita tidak berlepas diri lagi, dah apalah mu anak aku juga dah. Buat jahat lah ke mana pun kan. Mana kita masih ada, begitulah bumi sekarang ni. Dia masih lagi itu. Tapi ketika itu, ketika dia memuntahkan segala-galanya kan, dia kosong segala-galanya, dia sudah berlepas diri daripada manusia dan segala amalan-amalan yang dibuat oleh manusia kan. Khususnya amalan-amalan yang jahat, manusia-manusia yang jahat, manusia yang tidak beriman, manusia yang tidak beramal soleh tadi. Wa nadhirul ayah, dan samalah juga dengan ayat ini sebagaimana dalam surah Taha Allah Taala menyebut, wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bukit bukau gunung ganang, maka katakanlah kepada mereka, Tuhanku yakni Allah Ta'ala akan meleburkannya menjadi cair selebur-leburnya. Maka ia membiarkannya bumi tadi menjadi satu dataran lembah yang mendatar. Ketika itu kamu tidak melihat padanya sesuatu yang bengkang-bengkok, sesuatu yang rendah atau sesuatu yang tinggi. Makna tanah lapang yang begitu luas kan. Kita tak nampak dah hak bangunan tinggi ke, hak rendah ke, tak ada, sebab tak ada benda. Dataran saja kan, yang mendatar yang begitu luas. Ini yang akan berlaku di saat menjelang kiamat nanti. Itu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ya. Kemudian kita beralih pada ayat yang kelima, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan dia telah patuh. Apa benda yang patuh?
Yang ni bumi, langit, bumi tadi kan. Allah Ta'ala perintah, maka dia patuh. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi kalau kita tengok, ada dua kali ya diulang. Pada ayat yang kedua tadi disebut juga wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan pada ayat yang kelima lagi sekali Allah Ta'ala sebut dengan ayat yang sama bunyinya wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kalau ayat kedua tadi menyebut tentang langit kan, taat patuh kepada Allah. Dan ayat yang kelima ini menyebut tentang bumi yang taat tunduk patuh juga kepada Allah Ta'ala. Ai istama'at wa ata'at awamir rabbiha, yakni bumi tadi mendengar dan taat perintah-perintah Tuhannya. Wa haqqa laha an tatakhalla wa tastami'a lima yuridu rabbuha an ya'muraha bihi, dan sememangnya layak atau sememangnya layak ataupun menjadi hak, menjadi kewajipan bagi bumi untuk mengosongkan, untuk dia jadi kosong, dan dia mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhannya, yang mana ia telah diperintahkan supaya berbuat begitu. Li'annaha waqi'atun fi qabdatil qudratil ilahiyah, kerana pada hakikatnya bumi tadi pada hakikatnya dia berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama ada langit ke kan, sama ada buminya, semuanya tunduk taat patuh kepada Allah. Sebab apa? Sebab semuanya itu kan merasakan bahawa dia juga adalah makhluk Allah. Bila dia merasakan bahawa dia makhluk Allah, maka dia wajib taat kepada Allah. Bumi, langit, hak tak ada, kalau kita kata mana ada otak tidak pun tak tahulah kan. Berakal ke tidak ke kan, mata kat mana, hidung kat mana pun tak macam kita kan. Kita boleh tengok mata sini, hidung kat sini, mulut sini, otak kat sini, kepala sini, tapi tak degil juga dah. Linga ada tak mendengar kan. Itu maknanya manusia kan. Bumi ni kita duduk pijak dia, duduk apa kan, tapi bila Allah Ta'ala perintah, dengar dia, taat dia kepada Allah kan. Itu. Wa jawabu idza mahdhufun li iradati at-tahwil 'ala an-nas wa at-taqdir idza hadatha ma hadatha ra'aitum a'malakum min khairin aw syarrin. Dan jawab kepada iza, jawab kepada iza, jawapan. Kenapa dia kata jawab? Bukan suruh tuan-tuan jawab je. Jangan salah faham pula. Jawab di sini dalam kaedah bahasa Arab kan, apabila sesuatu statement atau ucapan atau perkataan disebut dengan iza, seperti ayat pertama tadi, iza samaa'un syaqqat kan, kemudian wa idzal ardu muddat pada ayat ketiga tadi, iza. Maka apabila dia ada jawab dia kan, sebab iza di situ dia nak menggambarkan bila gini jadi gini, bila gini jadi gini. Jadi hak jadi tu jawab dia. Dari mana jawabnya? Kalau kita tengok dalam tertib kalimah, tertib ayat-ayat ini, dia kata mahzufun, yakni tidak disebut, atau mahzuf dihazafkan, mana tidak ditulislah. Allah Ta'ala tak sebut kan. Itu biasalah kadang kaedah bahasa Arab lah kan, kerana Quran ini bahasa Arab, maka jadi sudut kaedah bahasa Arab begitulah kaedahnya, dia dimahzufkan, tapi dapat ditakdirkan, dapat dianggarkan oleh orang-orang yang mahir berbahasa Arab. Dari sudut qawaid bahasa Arabnya, dia dapat mentakdirkannya, menentukan apa dia jawab dia. Jadi jawabnya di sini ialah, dia kata mahzufun li iradati tahwili 'ala an-nas, dimahzufkan kerana sebab apa? Sebabnya kerana nak
menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia dan nak menggerunkan manusia tentang huru-hara hari kiamat, kan? Supaya mari perasaan manusia ni takutnya, kan? Kiamat ni gini, mari gerun, mari rasa takut, mari rasa kehebatan Allah Ta'ala, kan? Bagaimana aku selamat ke tak selamat ke, itu kan. Dan takdir, jawapan yang ditakdirkan tadi ialah apabila berlaku begini-begini, yakni bila pecahnya langit, terbelahnya langit, buminya begini, memuntahkan apa semua tadi, ketika itu ra'aitum a'malakum min khairin aw syarrin, yakni berlakunya tadi adalah apa? Iaitulah kiamat akan berlaku. Dan bila kiamat berlaku, apa jadi? Kamu wahai manusia akan melihat daripada amal-amal perbuatan kamu sama ada yang baik ataupun yang buruk. Itu jawapan dia. Jawapan dia iza tadi bila begini, iaitulah di saat setelah berlakunya kiamat, yakni bila berlakunya kiamat, kamu akan apa? Kamu akan melihat amalan-amalan kamu. Kamu akan menerima suratan amalan kamu di hari kiamat, di padang mahsyar kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak disebutkan tadi di situ, kan, supaya manusia sendiri dapat merasakan bahawa dengan huru-hara yang berlaku tentang hari kiamat tadi, mari dalaman, kan, aku ni selamat ke tidak, kan? Selamat ke tidak. Jadi kalau aku nak selamat, apa yang aku kena buat masa hidup? Aku kena buat amalan-amalan yang baik. Aku kena buat amal-amal yang soleh, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau langit pun boleh taat kepada Allah, kalau bumi pun boleh taat kepada Allah, kenapa aku ni yang diberikan akal, aku yang diberikan mata, aku yang diberikan telinga, aku yang diberikan itu, ini, panca indera itu dan ini untuk berfikir dan macam-macam, kenapa aku tak boleh taat kepada Allah, kan? Sehingga nak sampai supaya manusia berfikir ke peringkat yang tersebut itu, kan? Itu moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang boleh berfikir ke tahap yang sedemikian, insya-Allah. Moga-moga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat itulah dulu, untuk sampai pada ayat yang kelima saja, kan? Bertemu lagi di lain kali. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.